Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, amma ba'du. Alhamdulillah ikhwatul iman, alhamdulillah kita sekali lagi berada dalam majlis ta'lim, alhamdulillah. Tapi istimewanya malam ni kita bersama dengan panel-panel tokoh ahlu sunnah wal jamaah dalam satu diskusi forum indahnya sunnah. Kita bersama dengan dua tokoh panel, Ustaz Izwani Kasim dengan Ustaz Hisham Muhammad Radhi, akan dipengerusikan oleh Al-Fadilatu Dr. Ustaz Sabri Hanif, insya-Allah ikhwatul iman. Jadi tajuk perbicaraan kita malam ini indahnya sunnah. Satu tajuk yang kita pilih supaya sesuatunya indah itu nampak lebih indah dan diberi penjelasan dengan bahasa-bahasanya indah supaya dia masuk dalam jiwa, pemikiran, emosi, akal dan minda kita secara indah. Paling indah ikhwatul iman, sunnah ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Nabi menyebut la tazulu min ummati zahirina 'alal haq, akan sentiasa ada daripada umat aku satu golongan yang mereka itu sentiasa akan menzahirkan kebenaran. Nabi kata la yadurruhum man khazalahum, ada golongan cuba menghina mereka, merendahkan mereka. Nabi kata kesemuanya itu tidak akan memudaratkan perjuangan mereka. Subhanallah. Jadi hadis ini ikhwatul iman ada sesuatu keindahan, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan kepada orang yang membawa kebenaran. Imam kita Imam Nawawi rahimahullahu taala dia membahas hadis ini dalam syarah Muslim, dalam Sahih Muslim bi Syarh Nawawi. Dia mengambil perkataan Al-Imam Al-Bukhari. Kata Imam Bukhari, mereka itu adalah humul ahlul ilmi, mereka yang sentiasa membawa kebenaran dan Allah jamin mereka selamat. Mereka itu adalah ahlul ilmi. Imam Ahmad bin Hanbal juga disebut oleh Imam Nawawi menyatakan, kalaulah mereka itu bukan ahlul hadis, maka dia kata la adri manhum, aku tak tahu siapa mereka lagi. Kata Qadhi bin Iyad, yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad itu adalah ahlu sunnah wal jamaah dan sesiapa yang beriktikad dengan mazhab ahlul hadis. Subhanallah. Satu hadis yang pendek tetapi memberi pencerahan, perjuangan, jaminan betapa orang yang duduk di atas kebenaran Alkitab dan As-Sunnah yang indah ini, mereka adalah taifah mansurah, mereka adalah golongan yang selamat. Jadi tajuk inilah yang akan dikupas oleh tokoh-tokoh panel kita insya-Allah. Jadi kita menjemput, pertama sekali kita menjemput moderator kita Ustaz Sabri Hanif, kemudian kita menjemput Ustaz Izwani Muhammad Izwani Kasim, dan juga menjemput Ustaz Hisham Muhammad Radhi. Majlis mempersilakan, falyatafaddal ma'jura. Silakan. Saya serahkan majlis kepada Ustaz moderator. Silakan Ustaz. Ustaz boleh pilih mana nak duduk. Silakan. Pilih kursi yang nak paling mana. Ustaz Hisham. Yang mana ni? Satu je, sila-sila. Besar punya. Oh iya, panjang. Panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. Amma ba'd. Terima kasih kepada yang bahagia Ustaz Muhammad Alim Hassan di atas aluan yang diberikan kepada kita sebentar tadi. Yang bahagia kedua-dua ahli panel kita pada malam ni, Ustaz Izwani Kasim dan juga Ustaz Muhammad Hisham, Ustaz Hisham Muhammad Radhi. Seterusnya ikhwah akhwat muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah, pertamanya syukur pada malam yang berbahagia ini. Walaupun di luar sana kita rasa panas, di sini kita rasa sejuk. Dan dalam suasana yang macam-macam ni, kita diserikan pula dengan majlis ilmu pada malam ni yang membincangkan satu perkara yang sangat besar dan sangat penting, iaitu benda-benda yang paling kita perlukan dalam kehidupan kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, tajuk seperti yang terbentang di belakang kita ni, indahnya sunnah. Indahnya sunnah. InsyaAllah akan dikupas oleh dua ahli panel kita yang tak asing lagi. Nak kena perkenal, tak apa, kita kenal lagi sekali. Di kanan saya ni yang bahagia Ustaz Hisham Muhammad Radhi, sekarang tugas sebagai pensyarah di Pusat Islam Universiti Teknologi Mara, Cawangan, Pulau Pinang, Matampau. Di sebelah kiri saya yang bahagia Ustaz Izwani, Muhammad Izwani bin Kasim, juga seorang pensyarah yang kini bertugas di Kolej Komuniti Cawangan Kepala Batas, Pulau Pinang. Subhanallah, kita beruntung dan bersyukur pada Allah. Tajuk ini akan dikupas oleh kedua-dua ahli panel kita. Jadi saya tidak mahu untuk berbicara panjang kerana kita nak terus kepada persoalan kita pada malam ni. Baik, soalan yang pertama saya ingin tujukan kepada yang bahagia Ustaz Izwani. Ustaz Izwani, sebagai mukadimah forum kita pada malam ni, adalah lebih baik untuk kita sama-sama mengulang kaji ataupun kita menyimak semula berkaitan dengan definisi ataupun ta'rifan sunnah itu sendiri. Kita di kalangan yang belajar, yang mengaji, alhamdulillah kita dah faham. Tapi kalau boleh kita nak refresh semula. Apakah maksud ataupun ta'rifan kepada sunnah? Kadang-kadang macam-macam orang sebut dalam masyarakat. Dia keliru di antara sunnah, sunnah, kan? Ada kata yang ni ustaz sunnah, ustaz tak sunnah, ni geng sunnah, geng tak sunnah. Tapi apa maksud sunnah yang sebenarnya Ustaz Izwani? Boleh tolong kupaskan insya-Allah, dengan segala hormatnya dipersilakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis Ustaz Sabri Hanif. Bagi dia cakap dulu lah. Okey. Rakan panel Ustaz Hisham, Tuan Rumah Ustaz Halim, dan juga tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita dapat bersama-sama di dalam satu forum yang dikatakan kepada saya forum yang santai. Boleh jadi santai untuk tuan-tuan dan perempuan, kurang santai untuk saya dan Ustaz Hisham di hadapan ni. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita menyebut tentang sunnah ni tuan-tuan, biasa yang terfikir dululah saya bila sebut sunnah ni ialah sunat. Ya. Perkara yang bila kita lakukan dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa lah. Itu sunat lah. Ya. Dan itulah sebenarnya yang bermain ataupun berlegar-legar di kalangan masyarakat kita,
iaitu bila sebut perkara yang sunat ataupun sunnah ni ialah benda yang bila kita buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa. Sebenarnya bila kita tengok perkataan sunnah ini sendiri, maksudnya ialah jalan. Dan bila kita sebut perkataan jalan itu tuan-tuan, sama ada jalan yang kita tempuh itu merupakan jalan yang terpuji ataupun jalan yang tercela. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'da min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana 'alayhi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'a." Maksudnya, siapa yang memulakan satu jalan yang baik dalam Islam, maka baginya ajruha wa ajru man 'amila biha, baginya pahala atas kelakuannya dan kelakuan orang yang mengikutnya, tanpa dikurangi pahala orang yang mencontohi itu sedikit pun. Dan begitu jugalah bagi orang yang menunjukkan jalan yang tak baik, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengikutnya. Jadi dari sudut bahasa tuan-tuan, dapatlah kita fahami di sini, bila kita sebut sunnah sama ada dua, iaitu sunnatan hasanatan dan juga sunnatan sayyiatan. Bila mana kita melihat dari sudut syarak pula, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bila sebut di kalangan ulama fuqaha ataupun para ulama fiqh, maka sunat ni dia datang selepas daripada wajib. Tapi bila kita tengok daripada pengertian ulama usul, maka sunnah ini adalah apa jua yang datang daripada Nabi SAW, sama ada daripada sudut perbuatannya, perkataannya, takrirnya, dan apa jua yang datang daripada Nabi SAW, itu disebut sebagai sunnah. Jadi beza tuan-tuan di antara apa yang kita faham sebelum ni sunnah, dengan sunnah yang saya faham dulu, dengan apa yang saya faham sekarang. Kalau ikut apa yang saya faham dulu tuan-tuan, bila mana saya tak buat sesuatu yang sunat, saya tak rasa apa-apa. Sebab bagi saya, kalau tak buat pun tak apa, sebab tidak mendatangkan dosa pun, cuma tak dapat pahala sahaja. Jadi itulah sebab sedikit tentang pengertian sunnah yang saya dapat berikan pada malam ini. Saya bagi kepada Terima kasih bagi Ustaz Izwani, ringkas dan padat. Baik tuan-tuan, sunnah dari segi bahasa dan juga dari segi istilah para ulama usul fiqh. Jadi kita yang dah belajar sunnah ni, insya-Allah kita dah faham. Kalau dulu zaman kita tak tahu, kita kata sunnah ni, kalau ikut saya mengajar di sekolah rendah, sukatan budak-budak darjah 3. Maksud hukum taklif tu. Sunat tu maksudnya buat dapat pahala, tak buat tak apa. Jadi bila kita dah faham sunnah Nabi, seperti yang disebut oleh Ustaz Izwani tadi, kita kena tukar istilah tu ataupun maknanya. Sunat itu satu benda yang kita kena usaha bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya. Memang buat insya-Allah dapat pahala dengan syarat ikhlas dan muttaba'ah dari Rasul. Tapi kalau tak buat, kita kena ada rasa perasaan rugi serugi-ruginya, sebab sifat dia bersifat ibadah ekstra, tambahan kepada kita. Baik, mungkin Ustaz Izwani belum panas lagi, sebab tu dia ringkas. InsyaAllah kita bagi masa sikit dekat dia. Jadi untuk memanaskan lagi pada malam ni, Ustaz Isham nampak seperti teruja malam ni, insyaAllah. Baik, sahabat-sahabat yang berahmati Allah, dalam kisah Nujum 4 Belalang, Nujum 4 Belalang, soalan teka-teki di hujung cerita tu, dia tanya, di manakah kekuatannya Hang Tuah? Betul tak? Tak Alim. Pada kerihnya kah? Pada namanya kah? Jawapan dia kata apa? Pada huruf ta. Pada huruf ta. Sebab ta tu kalau kita buang ta, dia tak ada apa. Kalau ta tu ganti dengan ba, jadi hang buah pula. Jadi nak tanya soalan kat Ustaz Isham malam ni. Kita bincang tentang indahnya sunnah. Jadi saya nak tanya pada Ustaz Isham, di manakah keindahannya sunnah itu? Pada namanya kah? Pada penghayatannya kah?
pada ustaz-ustaz niakah atau macam mana ustaz? Jadi minta Ustaz Isyam tolong terangkan kepada kita di manakah indahnya sunnah itu. Fala tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Terima kasih saudara pengurusi majlis, Ustaz Izwani Al-Fadil, Ustaz Halim Hasan, yang saya sangat hormati, tuan rumah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala. Minta tuan-tuan depan sikit. Ada lagi. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal kerana pada malam ini saya difahamkan forum kita adalah forum bersantai, dan saya pun akan bergawa dengan sesantai yang mungkin supaya insya-Allah pada malam ini dia taklah nampak macam dengan satu sidang akhbar untuk mengumumkan kemenangan mana-mana parti politik ataupun saya menjadi calon mana-mana parti politik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saya risau tengok kamera banyak kan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, soalan yang ditanyakan kepada saya tadi merupakan sebahagian daripada soalan yang hampir sama dengan soalan yang ditanyakan kepada Nujum Pak Belalang. Bezanya Nujum Pak Belalang dahulu dia dibantu oleh anaknya Belalang, dan saya hari ini dibantu oleh pengurusi kita sendiri yang telah mengemailkan soalan terlebih dahulu kepada saya. Jadi bezanya di situ tu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, di mana yang dikatakan indahnya sunnah itu? Yang pertama sekali, kalau kita lihat daripada dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah, kita akan dapati bahawasanya indahnya sunnah itu antaranya adalah apabila Allah Azza wa Jal akan mengasihi orang-orang yang menghidupkan sunnah, orang-orang yang mengamalkan sunnah, orang-orang yang mengikuti, meneladani sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini dinyatakan oleh Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 31. Allah Azza wa Jal berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Ayat ini sangat masyhur di kalangan kita, di mana Allah Azza wa Jalla telah menyatakan bahawasanya qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah sekiranya kamu semua ini cinta kepada Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, nescaya ikutlah aku. Ittiba' siapa? yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dikasihi dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafiz Al-Imam Ibn Kathir dalam kitabnya Tafsirul Quranul Azim, apabila beliau mengulas tentang ayat ini, beliau menyatakan bahawasanya hadhil ayatul karimah hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatullah. Dia kata ayat ini merupakan pemutus hukum kepada sesiapa sahaja yang mendakwa bahawasanya dia mencintai Allah, wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyah, sedangkan dia sendiri tidak berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kadhibun fi da'wah,
Kata Al-Imam Ibn Kathir, sesungguhnya dia ini telah berdusta pada dakwaannya tersebut. Maknanya kalau dia kata saya cinta kepada Allah, aku cinta kepada Allah, tetapi dia tidak berada di atas jalan yang mana Nabi SAW, para sahabat, para salafus salih berada di atas jalan tersebut, maka dakwaannya itu adalah dusta. Kemudian kata Al-Hafiz Ibn Kathir lagi, hatta yattabi'a syar'a al-Muhammadi, sehinggalah dia mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa din an-nabawi, dan juga agama yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, fi jami'i aqwalihi wa ahwalihi, dalam semua perkataannya dan juga dalam segala urusannya. Kama thabata fi sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa rad. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar, Al-Hafiz Ibn Kathir, seperti mana yang sabit dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contoh teladan daripada kami, maka amalan itu akan tertolak. Jadi jelas daripada ayat ini menunjukkan kepada kita bahawasanya seseorang yang mendakwa dia cinta kepada Allah, dia mesti mengikut syariat yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang saya nak highlightkan di sini adalah dalam ayat itu apabila Allah Azza wa Jalla kata fattabi'uni yuhibbukumullah, bila kita mengikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalan yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalan para sahabat, para salafus salih, Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi kita. Sebab itu kata pepatah Arab, laisa sya'nu an tuhib wa innama sya'nu an tuhab. Dia kata senang nak bagi faham kalau cerita bahasa yang sastra ni, tak apa nak faham sikit. Jadi kita bagi cerita mudah. Dia kata yang menariknya adalah bukannya kita ni mencintai, kita menyayangi, tetapi yang lebih menariknya apabila kita itu dicintai ataupun kita itu disayangi. Contoh paling senang lah kan, siapa yang tak kahwin lagi? Hikam lah, siapa lagi? Jadi hikam kita kan, kalau hikam suka dekat mana-mana anak mami hak comel-comel Penang kan, ramai kan calon-calon anak mami kita yang comel-comel. Itu benda yang biasa kan, itu benda yang normal. Seseorang dia suka kepada itu orang perempuan yang cantik, tetapi berbeza apabila anak mami tersebut, seperti mana, siapa yang paling cantik tuan? Bagi contoh siapa? Nora Danish. Contohlah kan, kalau sekiranya hikam suka dekat Nora Danish, benda biasa semua orang suka kepada Danish. Tetapi apabila Nora Danish itu suka kepada hikam, itu satu benda yang sangat ajaib sebenarnya. Jadi itu yang nak dimaksudkan dalam pepatah Arab tersebut, yang mana kalau sekiranya kita cinta kepada Allah, ya, itu satu benda yang boleh diterima. Tetapi apabila Allah Azza wa Jal cinta kepada kita, kasihi kita, sayangi kita, itulah merupakan antara indahnya sunnah ini. Apabila kita berada di atas jalan yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, nescaya Allah Azza wa Jal mengasihi kita, menyayangi kita, mencintai kita. Itu yang pertama. Kemudian kata Al-Hafiz Ibn Kathir lagi daripada ayat ini, beliau membawa perkataan Al-Hasan al-Basri. Apabila Al-Hasan al-Basri menyatakan bahawasanya za'ama qaumun annahum yuhibbunallah fabtalahumullah bihadhihi al-ayah. Kata Al-Hasan al-Basri telah pun mendakwa sebahagian orang bahawasanya mereka mencintai Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dengan ayat ini kan. Jadi Allah Taala uji mereka dengan ayat ini. Kalau setakat duk kata suka, sayang dan sebagainya, semua orang boleh kata, semua orang boleh angkat spanduk sokong kan, sayangi apa lah, saya tak mau sambung lah bagi ujung. Tapi yang penting sokong ke, sayang ke, apa benda ke, semua slogan-slogan tersebut boleh dibaca ataupun boleh dilaungkan oleh sesiapa sahaja. Namun yang paling kita nak tengok adalah hasilnya, kesannya. Adakah kita benar-benar sayang ataupun kita hanyalah sekadar dakwaan semata-mata. Itu yang pertama. Yang kedua, indahnya sunnah ini apabila dalam ayat yang sama juga Allah Azza wa Jal menjanjikan pengampunan
kepada sesiapa sahaja yang mengikuti sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah Taala kata, "Wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim." Ini tuan-tuan, uslub Quran ni sangat indah. Kalau tuan-tuan faham, bila Allah Taala sebut wa yaghfir lakum dunubakum, nescaya Allah Taala akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Kemudian Allah mengakhiri ayat tersebut, wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha mengasihani. Subhanallah, ini uslub yang kalau kita hayati, kita akan rasakan betapa firman Allah Azza wa Jal ini sangat menusuk hati kita dan mengetuk pintu hati kita, supaya kita apabila kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di atas jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita yakin bahawasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segala dosa-dosa kita. Dan kita ni sangatlah memerlukan kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Saban hari kita melakukan kesilapan, sama ada di usia kita di usia muda maupun kita di usia tua, kita dah melakukan banyak dosa dan kita sangat memerlukan kepada pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang seterusnya, indahnya sunnah ini apabila Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita syurga. Dan tak ada lah benda yang lebih indah daripada syurga. Ma'inun ra'at, tak ada benda yang boleh digambarkan dengan mata, telinga pun tak pernah dengar benda yang ada dalam syurga tersebut. Sangat hebat dan sangat indah. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menjanjikan syurga kepada orang yang mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnah, menyebarkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang dinyatakan oleh, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap umat aku ini akan masuk ke dalam syurga melainkan orang-orang yang enggan. Lalu para sahabat bertanya, siapakah golongan yang enggan ini, golongan yang ingkar ini? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah. Sesiapa yang mentaati aku, mengikuti sunnahku, menghidupkan sunnahku, meneladani sunnahku, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Wa man asani faqad aba. Sesiapa yang mengingkariku, tidak mengikuti sunnahku, maka dia termasuk di kalangan golongan yang enggan tadi. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan syurga kepada orang yang menghidupkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, banyaklah sebenarnya, cuma saya nak highlightkan yang terakhir ini, yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam menganggap bahawasanya orang yang menghidupkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, maka dia layak untuk memegang title sebagai dia adalah umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam hadis yang masyhur riwayat Bukhari dan Muslim, kisah tentang beberapa orang sahabat Nabi yang pergi berjumpa dengan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, bertanyakan tentang perihal ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka pulang dengan keazaman yang baru. Ada yang ingin solat sahaja setiap malam, ada yang ingin berpuasa setiap hari, ada yang ingin meninggalkan isteri dan tak mahu berkahwin lagi. Lalu kerana mereka nak membandingkan antara ibadah mereka dengan baginda sallallahu alaihi wasallam itu sangat jauh. Lalu apabila baginda sallallahu alaihi wasallam dapat tahu tentang perkara ini, baginda naik di atas mimbar, baginda memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda berkata, apa kena dengan sebahagian orang ini yang nak tak mau berkahwin, nak berpuasa sepanjang hari, nak salat sepanjang malam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam kata, sesungguhnya aku berpuasa dan aku berbuka, aku salat malam dan juga aku tidur, dan aku juga mengahwini wanita. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam sebut, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang berpaling dari sunnahku, maka ia bukan daripada aku. Mafhum mukhalafah daripada hadis ini bahawasanya sesiapa yang mengikuti sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, dia telah mendapat satu endorsement daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya dia adalah umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Saya kita semua insya-Allah. Oh, itulah minta maaf. dia panas tu, dia lupa. Okey, baik, terima kasih kepada yang bahagia Ustaz Nisham Maradi. Jadi subhanallah, rasa macam duduk sebelah ayahanda dia kan.
Baik tuan-tuan, jelas Ustaz Isyam bagi satu jawapan yang cukup memuaskan. Macam mana Ustaz Izwan ni? Betul? Okey, jadi kedudukan sekarang 1-0. 1-0 untuk pengikut sunnah, dan 0-1 tu untuk pengikut sunnah, 0 tu untuk orang yang mengingkari sunnah Nabi SAW. Baik tuan-tuan, jelas Ustaz sebut pada kita keindahan sunnah, kan? Jadi jelas pada kita keindahan sunnah dapat kita rasakan apabila kita menghayatinya dalam kehidupan kita, kan? Dan syarat apa tuan-tuan, syarat bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW ada dua. Yang pertama kita cinta, yang kedua kita kena ikut. Al-hub wal ittiba'. Kalau cinta saja tak ikut, tak cukup syarat. Ikut saja tak cinta pun tak cukup syarat. Kisah masyhur yang selalu diceritakan kepada kita bagaimana berlaku di kota Mekah. Satu jenis manusia yang cinta Allah tapi tak ikut bapa saudara Rasulullah, Abu Talib. Cinta dekat Nabi sampai kesudah tak ikut, tak selamat dia. Sama juga berlaku di Madinah, orang yang ikut Nabi tapi tak cinta, daripada golongan-golongan munafikin pun sama juga tak selamat. Nak selamat kena ada dua, cinta dan ikut. Jadi bukti cinta adalah ikut. Baik tuan-tuan, dalam hal mengikuti sunnah Nabi SAW, manusia-manusia pilihan Allah yang mendampingi Rasulullah SAW di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, subhanallah, telah menunjukkan kepada kita contoh-contoh bagaimana bersemangatnya mereka dalam mengikut Nabi SAW dalam setiap hal urusan kehidupan mereka, daripada sekecil-kecil perkara sampailah perkara-perkara yang besar. Jadi kita minta ahli panel kita Ustaz Izwani tolong ceritakan pada kita ataupun kisahkan kembali bagaimanakah contoh-contoh peristiwa di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dalam melaksanakan dan mengikuti sunnah Nabi SAW dalam kehidupan mereka. Semoga menjadi contoh kepada kita pada hari ini, insya-Allah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebelum saya nak ceritakan tentang sedikit tentang kisah-kisah bagaimana sahabat mencontohi Nabi SAW tanpa apa-apa bangkangan, maka kita kena faham dulu tuan-tuan dan puan-puan, sunnah ni lawan dia bid'ah. Ya, lawan sunnah adalah bid'ah. Sunnah apa yang datang daripada Nabi SAW, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dari segi perkataan dia, perbuatan dia, ikrar dia dan lain-lain. Bid'ah ni pula benda yang baharu yang diada-adakan dalam agama, dan sebahagiannya dikaitkan pula dengan Nabi SAW, dikaitkan pula dengan Allah. Maka bila kita jelas perbezaan di antara sunnah dan bid'ah, maka kita tahu bahawa ramai di kalangan masyarakat kita sekarang ni sudah kepada peringkat memandai-mandai, ya, mencipta sesuatu yang bukan daripada Nabi, ya, kemudian diamalkan, ya, kemudian dikaitkan dengan agama. Ya, banyak kita tengok sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pelbagai kita kata lagu-lagu ya hanana kan, sebagainya lah, kemudian pelbagai bacaan-bacaan tertentu yang dibuat pada malam-malam tertentu, ya, kemudian dikaitkan pula dengan hadis-hadis palsu berkaitan dengan bacaan-bacaan tersebut, ya, yang mana tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Maka apa-apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, maka kita sebut sebagai bid'ah. Ada pihak yang membahagikan pula, ya, bid'ah ni ada dua, ada kata bid'ah hasanah dengan bid'ah sayyi'ah. Ada pula yang membagi kepada 5, ya, ada pula yang bagi macam-macam, macam-macam jenis bid'ah yang dibahagikan oleh orang zaman sekarang, sebagai cara untuk mengiyakan apa yang dia buat. Bukan sebenarnya untuk nak ikut sunnah yang benar, tapi untuk mengiyakan apa yang dia buat supaya tak nampak salah. Sebab itu tuan-tuan, kita perlu tahu bahawa bila mana orang itu dalam keadaan yang fasik, orang yang dalam keadaan dosa besar,
Bila mana kita bagi tahu kat dia, Tuan buat salah, Tuan telah mencuri, ini firman Allah, ini dosa dia orang yang mencuri, masuk neraka dan sebagainya, ini larangan Nabi SAW terhadap orang mencuri, maka begitu mudah untuk dia menerima, sebab dia tahu benda yang dia buat itu salah. Tapi bila mana kita berjumpa orang-orang yang melakukan perkara-perkara bid'ah, memang cukup susah kita nak peringatkan dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia tak tahu apa yang dia buat itu salah. Apa yang dia rasa dia buat itu adalah benda yang benar, menurut pandangan tok guru dia, ataupun orang tokoh-tokoh dia dan sebagainya. Apa yang dia buat itu adalah benda yang benar, maka itu benar baginya. Jadi cukup susah kita nak tiun balik kepala otak dia, untuk kembali menerima sunnah Nabi SAW. Jadi alhamdulillah di sini tuan-tuan, kita ni orang yang begitu iltizam kepada sunnah Nabi SAW. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, merupakan orang yang paling iltizam kepada sunnah Nabi SAW. Salah satunya tuan-tuan, salah satu saya nak bawakan kepada tuan-tuan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, hadis riwayat Abu Daud. Hadis ni berkaitan dengan solat lah, siapa yang belajar sifat solat Nabi dengan saya pun biasa dengar tentang hadis ni. Bagaimana sahabat radhiyallahu anhum ajma'in begitu iltizam dengan apa yang Nabi buat. Pernah Nabi SAW solat dengan keadaan pakai kasut. Kita pun tahu bahawa kita dibenarkan untuk solat memakai kasut, tak ada masalah, dengan syarat kasut itu bersih daripada najis, itu saja. Baru ni saya tengok ada satu gambar tentang orang di sebahagian tempat dia semayang atas jalan, dia tanggal kasut, di tanggal kasut. Saya kata, saya pun tanggal kasut. Kalau tuan-tuan tengok pada waktu penamaan calon baru ni, bagus semayang tu, bagus dah. Tapi kalaulah saya katakan sekali-sekala dia nak mengamalkan sunnah pakai kasut, apa salahnya? Kan Nabi SAW pernah solat dengan memakai kasutnya. Jadi apa salahnya semayang di atas jalan raya itu dengan memakai kasut, dengan kita punya niat adalah untuk ittiba'us sunnah, kan? Ittiba'us sunnah. Jadi sahabat, bila Nabi SAW solat sedang memakai kasut, kemudian diikuti oleh para makmum di kalangan sahabat, kemudian sahabat tengok Nabi tanggal kasut waktu semayang. Jadi bila Nabi tanggal kasut, sahabat pun dia tengok, Nabi tanggal kasut waktu semayang. Dia pun ambil tanggal kasut. Tanggal kasut. Lepas daripada semayang tu, Nabi tengok semua sahabat pun tanggal kasut macam Nabi. Nabi tanya kepada para sahabat, kenapa anda sekalian tanggal kasut? Sahabat dia kata, sebab kami lihat Tuan menanggalkan kasut, maka kami pun menanggalkan kasut. Maka Nabi pun menjelaskan keadaan sebenar, bahawa ketika solat tadi Jibril datang kepada Nabi SAW, menerangkan bahawa pada kasut Nabi itu ada najis. Oleh sebab ada najis, Nabi ambil, Nabi letak, Nabi tanggalkan daripada kaki dia. Jadi oleh sebab lepas Nabi SAW bersabda, apabila kamu datang ke masjid, hendaklah kamu balikkan kasut dan tengoklah, kalau kasut itu bersih, maka bolehlah pakai semayang. Kalau kasut itu tak bersih, ada najis, maka gosoklah dengan tanah, kemudian solatlah dengan memakainya. Tuan-tuan, saya nak bawa di sini satu sifat sahabat yang saya panggil literal kot. Dia ikut tanpa dia banyak soal. Kalau kita tuan-tuan pada keadaan itu tuan-tuan, mula-mula pakai kasut, lepas tu tengok Nabi tanggal kasut, ataupun sekarang lah, adakah kita akan buat benda yang sama? Kita kata, apa dah ni, sat-sat pakai, sat-sat tanggal, sat pakai, sat tanggal. Maksudnya banyak persoalan yang ada dalam diri kita, boleh jadi. Tapi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tanpa apa-apa bangkangan, tanpa tanggal dulu baru tanya. Literalnya sahabat,
dalam mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikut satu-satu. Ya. Yang kedua ya tuan-tuan, ya, dalam apa nama proses penukaran arah kiblat pun satu. Ya, bagaimana berlaku penukaran arah kiblat? Sampai wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya minta Nabi tukarkan arah kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Baitullahil Haram. Dan Nabi pun ubahlah. Nabi pun ubah. Kemudian sahabat yang semayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, dia keluar dan dia pergi, dia melalui satu kampung dan dia lihat di situ para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang berada di kampung tu masih lagi menghadap ke arah Baitul Maqdis. Lalu dia khabarkan, orang yang luar ni bagi tahu kat orang yang dalam sembahyang, kiblat telah bertukar ke arah Baitullahil Haram. Kalau kita tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, bila dengar sahabat kita cakap macam tu, adakah kita nak tukar kan? Tunggu saatlah aku sembahyang dulu, lepas ni cerita lain lah. Tak. Kita akan buat macam tu. Tapi percayanya sahabat kepada sahabatnya yang lain berkaitan penukaran arah kiblat tadi, menyebabkan mereka telah menukar arah kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Baitullahil Haram 180 darjah. Ya, tukar sungguh di dalam solat. Yang saya nak abang ni dalam solat, bukannya di luar solat. Tengok tuan-tuan, begitu iltizam, begitu hebatnya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana dia dengar tentang apa yang Nabi buat, dia terus nak buat. Kita ni tuan-tuan, ni kita dengar, kita belajar, tapi kita tak buat. Belajar hebat dah, ya, mengaji lebih pada orang, tapi buat untuk orang tuan-tuan nombor satu. Buat mencelah orang nombor satu yang tak seangkatan dengan kita, maka kita masih lagi tidak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itu antara kisah-kisah daripada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan salah satu lagi athar yang masyhur di kalangan kita, bagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, menegur sahabat-sahabat yang sedang membuat halaqah zikir yang menggunakan biji tasbih subhah, ya. Kemudian ada satu tekong kata, okey, baca tasbih 100 kali, mesti baca tasbih 100. Tahmid 100 baca. Dapat tahu kepada Abdullah bin Mas'ud waktu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Maka Abdullah bin Mas'ud jumpa kepada pok tu dan memarahi dan menegur orang yang melakukan sedemikian. Bukan apa tuan-tuan, kalau kita fikir tuan-tuan dari segi logiknya, pakai batu je pun. Tapi Abdullah bin Mas'ud ingin menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab ada hadis sahih bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan, ya, jari-jarinya untuk mengucapkan tasbih, tahmid dan takbir. Bagaimana Abdullah bin Mas'ud nak jaga benda ni, supaya sentiasa ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada pertukaran. Sebab apa yang Nabi buat itulah yang terbaik. Yang Nabi tak buat tak baik. Kita rasa kita kata benda itu baik menurut pandangan kita, tapi bila kita cek Nabi tak buat, tak baik. Confirm tak baik. Kita tengok Nabi buat nampak macam pelik, tapi kita rasa kita tak buat. Confirm yang Nabi itu baik walaupun nampak pelik bagi kita. Ya. Jadi kita perlu jelas, ya, bagaimana iltizamnya sahabat, dan kita tuan-tuan dan puan-puan hendaklah mengikut keiltizaman para sahabat ini dalam mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dapatlah orang kata merasa indahnya sunnah itu dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustaz Izwadi di atas jawapan kepada persoalan kita tadi berkaitan dengan contoh-contoh daripada kalangan para sahabat ridwanullah alaihim dalam melaksanakan sunnah-sunnah baginda. Sebenarnya kisah tersebut sangatlah banyak, ya, sangat banyak. Selagi kalau Ustaz Isyam nak tambah pun tak ada masalah, saya tak marah, kan, boleh tambah.
Kan tadi Ustaz Izwani cerita tentang bagaimana asyiknya, indahnya bagi orang yang dia buat bid'ah tapi dia rasa indah juga Ustaz. Kan ya hanana hikam sebelum tidur. Ya hana malam ni tukarlah beribu-ribu beribu-ribu tahniah pula. Baik tuan-tuan, tinggalkan semua yang bukan daripada tunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita kena mujahadah bersungguh-sungguh untuk melaksanakan sunnah Nabi. Walaupun kita nampak kecil tapi nilainya sangat besar kepada kita. So itu membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, apa yang tak dapat buat semua jangan kita tinggalkan semua. Baik, kita berbalik semula kepada Ustaz Hisham. Ustaz Hisham, tadi kisah sahabat. Sekarang kita kembali semula ke era kita, ke zaman kita hari ini. Bagaimana umat Islam hari ini yang dikatakan hidup di zaman yang penuh dengan pancaroba dan macam-macam lah, kan? Untuk merasai juga keindahan seperti mana yang dirasai oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sebab zaman kita orang kadang-kadang orang sebut, alah Ustaz zaman Nabi boleh lah, zaman kita apa sunnah yang kita nak buat? Kan lagu mana cara nak buat? Malu, segan, takut, bimbang, risau, macam-macam nanti mai. Talbisul iblis yang akan menghalang dan mengganggu dalam kita untuk beristiqamah, untuk beriktisam dengan sunnah Nabi SAW. Jadi minta Ustaz Hisham jelaskan kepada kita semua bagaimana kita hari ini untuk dapat merasai keindahan sunnah Nabi SAW. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih pengurusi majlis, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Saya rasa sebelum saya jawab soalan tersebut, tuan-tuan sendiri boleh menjawab persoalan tersebut. Apabila kita sudah pun mempelajari sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita amalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam tersebut dalam kehidupan seharian kita, bermula daripada saat kita bangun daripada tidur sehinggalah kita tidur semula. Apa yang saudara dan saudara rasakan ketika mana dalam satu hari tersebut dipenuhi dengan amalan yang menepati sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, mengikuti contoh teladan yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan rasa apa? Tuan rasa apa? Satu benda yang kita tak tahu nak gambarkan. Itulah yang dikatakan sebagai halawatul iman, nikmat manisnya iman tersebut. Apabila kita bangun daripada tidur, kita teringat Nabi SAW pesan kepada kita apa yang Nabi suruh kita buat, maka kita buat apa yang Nabi suruh kita buat tersebut. Kemudian kita bangun di tengah malam seperti mana kebiasaan baginda, bila baginda kalau terjaga di tengah malam, baginda akan bangun bersiwak terlebih dahulu, baginda akan salat. Kita buat seperti mana yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita akan rasa nikmat tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, bagaimanakah umat pada hari ini nak merasai keindahan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama kena mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak dapat tidak. Sebab itu Al-Imam Al-Bukhari meletakkan satu bab dalam kitab sahihnya, bab al-ilmu qabla al-amal, bab ilmu sebelum beramal. Dan itu merupakan asas yang paling basic sekali dalam perkara ini, yang mana sebelum kita mengamalkan suatu sunnah, kita mesti kena ada ilmu tentang ia adalah sebahagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebabkan itu kita kena lihat, kita kena contohi, kita kena teladani generasi terdahulu bagaimana mereka mempelajari sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu. Tuan-tuan tengok misalnya kisah Umar ibn Al-Khattab dengan jirannya, yang mana Umar dia ada juga kebunnya. Tuan-tuan, kereta Viva PHL 7567 sikit, genyak sikit Tuan Umar. Terima kasih. Ya. Tak mana ada tuan-tuan? Kisah Umar. Kisah Umar. Dia iklan dia belum sikit. Okay. Kisah Umar. Umar ibn Al-Khattab. Tuan-tuan jangan bayang sahabat Nabi ni kira dengan buah tasbih, kira buat ibadat sepanjang masa. Tuan jangan bayang, sebab sebahagian orang membayangkan sebegitu. Tetapi
Para sahabat Nabi menjalankan urusan mereka seperti mana orang lain. Seperti mana orang lain. Termasuklah Umar ibn Al-Khattab. Dia ada kebun dia. Yang dia usahakan kebun tersebut. Jadi dia tak ada masa full time duduk dengan majlis ilmu Nabi SAW. Maka dia pesan dekat jiran dia. Lah ni macam ni lah. Zaman dulu tak ada orang duk rakam-rakam ni, upload YouTube dan sebagainya, dokumentari apa benda dah hikam duk buat tu kan. Dan rakam-rakam ni tak ada kan. Jadi bagaimana nak buat? Umar kata lah ni macam ni. Satu hari hang pergi jumpa Nabi SAW, aku duduk kerja dekat kebun ni. Nanti bila hang balik, hang cerita kat tu apa yang hang dapat daripada Nabi SAW. Ada hari pula hang kerja, aku pula pergi duduk dengan Nabi SAW. Lihat bagaimana kesungguhan mereka untuk nak mempelajari ilmu, dan kesungguhan itu yang perlu kita ada. Kemudian yang kedua, bagaimana kesungguhan para sahabat generasi terbaik tersebut nak mempelajari, nak mengetahui yang hak, yang benar. Saya buat satu contoh yang lain. Apa yang berlaku terhadap Uqbah ibn Al-Harith, seorang sahabat Nabi SAW, yang mana dia berkahwin dengan seorang wanita, dan pada ketika itu beliau berada di Makkah dan Nabi SAW berada di Madinah. Lalu suatu hari datang seorang perempuan tua bertemu dengan Uqbah dan juga isterinya, dan kata perempuan tua ini, aku dahulu telah pun menyusukan kamu berdua. Jadi Uqbah tergamam dengan dakwaan wanita tua tersebut, sedangkan mereka berdua ini sudah pun berkahwin, dan haram hukum perkahwinan tersebut kerana mereka adalah saudara susuan kan. Seperti mana hukum susuan itu akan membawa seperti mana hukum nasab. Jadi Uqbah ibn Al-Harith tak cakap banyak apa dah, ambil unta dia, terus pedagah pi cari Nabi SAW. Tanya Nabi SAW, walaupun mengambil jarak yang begitu jauh kan. Tuan-tuan, bukannya naik kereta macam zaman kita ni, naik unta kan. Cuba try lah, tetapi umrah ke apa, naik unta kan. Saya bukan nak suruh buat, tapi tuan-tuan kena rasa benda tu, supaya rasa bagaimana orang dulu teruknya mereka kan. Memang tak syok masuk naik unta sebenarnya. Saya pun tak faham orang kita ada puluh naik buat apa kan. Yang penting adalah pergi sana, jumpa Nabi SAW, tanya Nabi, apa aku nak buat ni, benda yang wanita ni dah beritahu. Kemudian kata Nabi SAW, kaifa wa qad qil, nak buat macam mana lagi? Dia pun dah kata yang dia ni dah menyusulkan hampa berdua, maka hampa berdua ni perlu dipisahkan. Tetapi apa yang saya nak highlightkan di sini adalah kesungguhan dia tu nak pergi tanya Nabi SAW, nak mempelajari, nak mengetahui tentang hukum hakam syarak, dan meletakkan baginda SAW sebagai pemutus hukum dalam sesuatu masalah. Begitulah juga kita boleh ambil contoh satu lagi, apa yang berlaku terhadap seorang tabi'in, nama dia Zir ibn Hubaish, yang mana dia telah pergi bertemu dengan seorang sahabat Nabi SAW, namanya Safwan ibn Assal radhiyallahu an. Dia pergi bertemu dengan Safwan ibn Assal. Dia tanya, apabila Safwan ibn Assal jumpa dengan Zir ibn Hubaish, dia sangat terkejut bagaimana Zir ibn Hubaish ni boleh datang dari jarak yang sangat jauh semata-mata nak jumpa dia saja. Dia tanya, ma ja'a bika ya Zir, apa yang menyebabkan engkau datang wahai Zir? Jawab Zir ibn Hubaish, ibtigha'al ilm. Jawapan dia ringkas, aku main ni nak mengaji. Tu je kan? Jadi Safwan ibn Assal pun sebut bahawa para malaikat akan menghamparkan sayapnya kepada para penuntut ilmu, rida dengan apa yang dituntut oleh penuntut ilmu. Kemudian Zir bertanya tentang masalah menyapu di atas khuf dan seterusnya, berlaku dialog yang begitu panjang. Yang penting adalah kesungguhan dia tersebut nak mempelajari sunnah baginda SAW, dan dia tahu bahawasanya Safwan ibn Assal adalah salah seorang di kalangan sahabat Nabi SAW. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saya suka sentuh bab mengaji ni tuan-tuan. Sebab apa? Saya juga adalah penuntut ilmu, talibul ilm, bahkan mungkin bukan talibul ilm, tuwailibul ilm. Kita semua adalah penuntut ilmu. Sebenarnya hakikatnya tak ada beza pun. Saya mungkin ada satu degree kan, lepas balik daripada Timur Tengah kan, dan balik orang panggil ustaz kan. Pada hakikatnya ilmu kita tak jauh beza sangat pun. Namun usaha
untuk menuntut ilmu, kesungguhan untuk menuntut ilmu itu mesti diteruskan. Dan hidupkanlah budaya menuntut ilmu ini seperti mana yang dilakukan oleh tuan-tuan pada hari ini. Saya suka tengok orang seperti ini, khususnya di kalangan muda-mudi yang nak mempelajari sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Nak tahu, nak mengaji, bukan setakat main dengar saja, rakam, tulis apa benda yang boleh dimanfaatkan dan kemudian sebarkan. Dan inilah yang kita nak kan. Dan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dalam bab ini yang pertama sekali, untuk kita nak merasai keindahan sunnah itu, kita kena mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengamalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dah tahu tapi kita tak amal, kita takkan dapat rasa keindahannya sunnah, indahnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak sebut sikit tentang masalah ni. Tuan-tuan, sunnah ni sangat luas. Sunnah ini sangat luas. Bermula dengan akidah sehinggalah akhlak. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah pun menunjukkan kepada kita contoh teladan dalam hal ini. Kenapa saya sebut akidah? Kerana ulama-ulama yang terdahulu, mereka juga apabila membuat satu buku, mereka menamakan buku tersebut, ataupun kitab tersebut dengan kitab As-Sunnah kan? Dan intipatinya adalah merujuk kepada akidah, macam Syarh As-Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari contohnya kan? Dan ini menunjukkan kepada kita bahawasanya asas yang paling penting dalam sunnah itu adalah akidah kan? Adalah akidah. Itu teras dalam bab ini. Yang pentingnya adalah kesemuanya itu kita mesti amalkan, baru kita dapat rasa keindahan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mesti ada, tak boleh ada macam pembahagian tertentu. Saya nak sebut benda bukan apa. Mungkin sebahagian daripada kita nampak, kalau dikatakan sunnah itu dalam berapa perkara kan? Contohnya kita nampak dalam memelihara janggut semata-mata, ataupun dalam bab apa lagi, sutrah dalam salat saja, ataupun dalam bab yang kita rasa benda tu macam pelik daripada orang lain, maka kita pula menghighlightkan perkara tersebut, tetapi dalam masa yang sama orang tak nampak sunnah tersebut pada diri kita dari sudut yang lain, iaitu keindahan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi benda tu tak nampak pada kita. Dan amat malang sekali kalau sekiranya kita yang membawa slogan sunnah ini, tetapi orang tak nampak keindahan sunnah itu pada diri kita. Kerana kita sendiri menunjukkan sikap yang keras, akhlak kita keras, perkataan kita keras, ucapan kita dalam menasihati orang keras, ada unsur-unsur menjauhkan orang daripada agama, maka orang takkan nampak keindahan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kita mesti bermula dari situ, daripada akhlak kita, daripada salat kita, daripada puasa kita, daripada keseluruhannya kita mesti cuba untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, barulah kita akan merasa indahnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah dengan menyebarkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak dapat contoh dalam hadis-hadis. Kita dapati misalnya dalam hadis Humran Maula Uthman, yang dia ajak macam mana tata cara wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda tu cara dia simple lah. Dia bukan buat apa pun. Dia kata macam ni lah wuduk Nabi, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil wuduk, dia pun buat praktikal dan sebagainya. Jadi walaupun benda tu sangat simple, tapi kalau kita mampu buat benda tu bermula dengan diri kita, anak kita, isteri kita kan, kita sebarkan perkara ini, mudah-mudahan orang akan nampak keindahan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Jelas tuan-tuan. Jadi kesimpulan daripada jawapan Ustaz tadi, untuk mendapatkan keindahan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kita mestilah mempelajari, memahami dan mengamalkannya. InsyaAllah tuan-tuan, kita pakat buat. Belajar, lepas belajar kita kena amal. Al-ilmu bila amal kasajar bila samar. Al-ilmu bila amal kasayar bila steering. Seperti kereta tanpa steering, tak guna. Belajar tapi tak beramal, rugilah. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi yang ketiga Ustaz sebut, kita juga bila kita dah rasa keindahan tu, kita kena sebarkan, nak bagi ramai semua orang pakat rasa.
Walaupun sunnah tu benda yang kita kata simple, ringkas bagi kita, tapi subhanallah nilainya besar. Seumpama satu hadis dalam Riyadhus Shalihin jilid yang kedua bab keutamaan memberi salam. Satu kisah sahabat Tufail bin Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu pergi ke rumah Ibnu Umar. Tiba-tiba Abdullah Ibnu Umar ajak Tufail pergi ke pasar. Nak buat apa? Kamu bukan nak beli apa, bukan nak cari apa, bukan nak jumpa siapa. Dia kata, jom kita pergi pasar, kita pakat sebarkan salam. Siapa saja yang kita jumpa di pasar, kita bagi salam. Orang meniaga ke, orang miskin duk minta ni ke, orang budak-budak ke, kita pakat bagi salam. Subhanallah. Sunnah sebarkan salam. Sedangkan apa kelebihan sebarkan salam? Nabi kata, afshu salam bainahum tu akan mendatangkan kasih sayang sesama umat Islam. Subhanallah, simple lah. Tapi lah ni kita sunnah nak bagi salam tu pun kadang-kadang kita pilih orang hak kita kenal saja. Hak tak kenal tak bagilah. Baik, insya-Allah tuan-tuan, kita dah masuk pusingan yang ketiga dah ni. Kan, soalan yang kelima, yang keenam, ada dua soalan lagi yang sepatutnya asal saya nak bagi kat Ustaz Halim. Kan? Tapi insya-Allah soalan ni kita spare untuk Ustaz Halim, tapi dah hari ni dia bagi aluan, kita bagi pada Ustaz Izwani dan juga Ustaz Hisham. Baik, soalan yang ketiga untuk Ustaz Izwani, soalan kelima untuk malam ni. Dah? Ustaz tadi kita dah cerita panjang lebar tentang definisi sunnah, indahnya sunnah, contoh para sahabat dan keadaan kita hari ni dalam mengamalkan sunnah. Satu perkara yang agak menyedihkan kita pada hari ini, apabila kita telah melaksanakan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita, kadang-kadang ada berlakunya perselisihan ataupun perbezaan pendapat di antara sesama kita, yang menyebabkan keindahan sunnah itu semakin pudar. Sunnah yang kita sonok, kita asyik, kita bahagia dengannya, tiba-tiba berlaku perbezaan pendapat. Kadang-kadang perbezaan pendapat itu pula menjadikan benda-benda yang lebih tak elok lah. Wa na'udzubillah. Jadi kita kata dalam bab ni seperti kitab yang dikarang oleh Dr. Yusuf Qaradawi berkaitan dengan adabul ikhtilaf. Bagaimana adab-adab kita, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW dalam menyikapi perbezaan pendapat sesama kita. Kalau dengan orang ahlul bid'ah wal hawa tu satu cara. Ini sesama kita, ahli sunnah, orang-orang yang mengamalkan sunnah. Bagaimana cara kita menyikapi perbezaan pendapat tersebut? Dipersilakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Satu soalan yang sangat baiklah untuk sebenarnya kita, saya kira kita sama-sama ambil iktibar. Sebab sekarang ni pun kita tengok di kalangan orang-orang yang kita katakan memperjuangkan sunnah itu sendiri pun sudah ada perbezaan. Itu tak ada masalah sebenarnya, kan? Cumanya hingga menyebabkan kepada pertelingkahan dan sebagainya, ya, perang mulut dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini wallahu a'lam bissawab adalah tidak baik kepada kita orang yang memperjuangkan sunnah itu sendiri, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 118 ayat 119, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau syaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk wa lidzalika khalaqahum. Sadaqallahul azim. Dan kalaulah Tuhanmu menghendaki, firman Allah, ya, dan kalaulah Tuhanmu menghendaki, tentulah dia menjadikan umat manusia itu semuanya sebagai umat yang satu, tak ada beza, tak ada perbalahan, ya, tidak ada ikhtilaf yang kita katakan, tidak ada pergaduhan dan sebagainya, ya. Tetapi dia tidak berbuat demikian, dan kerana itulah mereka, iaitu manusia, ya, terus menerus berselisihan. Illa man rahima rabbuk wa lidzalika khalaqahum, ya. Tetapi orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanmu, maka mereka ini tidak berselisih faham, ya. Bagaimana kita nak memahami siapakah sebenarnya orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terkandung dalam surah Hud ayat 118 119 ni? Adakah kita ini
orang yang diberi hidayah oleh Allah untuk mengenal sunnah Nabi, tergolong dalam orang yang man rahim, orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak tahu kita ni tuan-tuan tergolong dalam orang yang dirahmati ataupun tidak, maka saya nak bawakan kepada tuan-tuan satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi dan lain-lain daripada Al-Arbab bin Sariyah. Kata Nabi SAW, ittaqullah was-sam' wat-ta'ah wa in 'abdan habasyian wa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Arbab bin Sariyah, ittaqullah was-sam'a wat-ta'ah, hendaklah kamu takut kepada Allah, dengar dan taatlah, wa in 'abdan habasyian, walaupun orang yang menjadi pemimpin di kalangan kamu adalah hamba abdi yang berbangsa Habsyi. Kata Nabi lagi, wa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, sesungguhnya sekalian daripada kamu ni, kata Nabi, yang hidup sesudah aku akan melihat perselisihan demi perselisihan yang banyak. Banyak perselisihan. Apa yang Nabi sebut itu adalah benar. Ya. Sampai kepada Khalifah Uthman sudah ada perselisihan. Umar tak berapa ni. Uthman sudah ada perselisihan. Ya. Kemudian Ali juga ada perselisihan sehingga menyebabkan peperangan. Ya. Dan terus menerus sampai sekarang umat Islam berselisih dan berselisih dan terus berselisih sehingga menyebabkan peperangan demi peperangan. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, maka hendaklah engkau berpegang kepada sunnah aku dan sunnah sahabat-sahabat aku, rasyidin, sunnah-sunnah khulafa aku, yang diberi petunjuk. Tamassaku biha, pegang kuat-kuat, wa addu 'alaiha bin nawajid, gigit. Kalau mampu gigit dengan gigi gerham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jaga-jaga dengan perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam agama. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ya, nak tahu sama ada kita ni man rahim illa man rahim, sama ada kita ni tergolong dalam golongan orang yang mendapat rahmat dan rahmat ataupun tidak, kita cek diri kita. Adakah kita benar-benar berpegang kepada sunnah Nabi SAW dan juga sunnah para khulafa dia yang mendapat petunjuk, ataupun kita ambil surface saja, kita ambil yang kita rasa kenal dengan diri kita, macam kata Ustaz Isyam kata tadi, yang kita rasa lain dengan orang, orang lain letak tangan kat kata perut contohnya, kita letak tangan di dada, itu lain sikit. Orang lain letak tangan di telinga, buat sembahyang, saya buat sembahyang, di telinga kita letak tangan parai bau contohnya. Orang lain tak menggerakkan tangan, kita gerakkan. Kita nak yang lain, yang tak lain kita tak mahu. Dalam bidang lain kita tak tunjuk, kita tunjuk hak ni saja. Adakah begitu kita mengambil sunnah Nabi SAW? Sehingga kan orang melihat kita pada satu pandangan yang silap. Bila mana kita bertelagah, kita tak mahu beritahu tentang hujjah kita, tapi kita lemahkan ataupun kita kutuk orang tu balik, sehingga menyebabkan sasaran dakwah kita semakin jauh. Elok-elok dia nak tahu, kita balon dia, maka dia semakin jauh daripada sunnah. Tak mau cerita, kita tak mau cerita. Aku nak buat saja tapi aku tak mau cerita kat orang. Ataupun kita cerita tetapi kita cerita dengan cara yang salah, menyebabkan orang makin jauh. Lalah dia kata hang Wahabi, hang itu, hang ini, demai dah. Gelaran, hang jaluk kerai, hang jaluk nipih, hang jaluk apa kan, macam-macam jaluk. Jadi
Perkara-perkara ini tuan-tuan sebenarnya tidak baik untuk kita orang yang kita katakan hendak menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ada ikhtilaf ataupun cara-cara kita ikhtilaf, kita berbeza pandangan, adab-adab kita berbeza pandangan tuan-tuan. Sebelum tu tuan-tuan, kita kena tengok dulu. Kalaulah khilaf itu adalah khilaf yang dicela tuan-tuan, khilaf kita dengan khilaf Syiah contohnya, yang mana kita tahu Syiah ni dia tak pakai hadis kita, dia pakai hadis dia sendiri. dia pakai kata-kata tu imam dia. Ini dikatakan khilaf yang tercela, sebab kita berlawanan dengan orang yang menyalahi manhaj Nabi dan menyalahi manhaj salafus salih, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang memusuhi salafus salih itu sendiri. Yang kedua khilaf yang harus dan dapat diterima akal, antaranya khilaf di antara ulama-ulama fiqh. Contohnya khilaf di antara al-Imam Asy-Syafi'i dengan al-Imam Abu Hanifah berkaitan dengan apa tuan-tuan? Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah berkaitan dengan ayat di dalam surah Al-Maidah ayat 6 contohnya. Aw lamastumun nisa, ayat 6 surah Al-Maidah. Imam Syafi'i kata sentuh batas sembahyang. Imam Abu Hanifah kata sentuh tak batas sembahyang, setubuh baru batas sembahyang. Dan kedua-duanya memberikan hujah yang tersendiri. Imam Syafi'i dia ada hadis yang dia pegang, Imam Abu Hanifah pun saya tengok memang ada hadis, dan saya pun pegang dengan pandangan Abu Hanifah dalam perkara ini. Kuat juga pandangan dia tu. Buka pintu Ustaz. Okey. Tuan-tuan, itu ikhtilaf ataupun khilaf-khilaf yang dibenarkan, disebabkan oleh mereka ini sudah menggunakan segala keupayaan mereka untuk mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan hadis, dan berdasarkan kepada kemahiran mereka ini, mereka berbeza pandangan dalam beberapa hal. Maka benda-benda ini tak sepatutnya kita jadikan dia sebagai satu sebab kita nak bergaduh dengan orang lain. Cuma ya tuan-tuan, bila kita lihat bahawa hujah kita lebih kuat daripada orang, maka kita wajadilhum billati hiya ahsan, bagi tahu kat dia dengan cara yang baik, hujah dia dengan cara yang baik, elakkan daripada perdebatan yang boleh menyebabkan kita bertenaga. Cerita kat dia, siapa aku cakap macam ni? Ini hujah dia, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ini ayat Quran. Kenapa aku pegang kata la muslimun nisa ni dengan kata setubuh, bukan kata sentuh biasa. Ini. Ya. Sama ada dia nak terima atau tak terima, itu adalah hak dia. Adakah kita nak terima ataupun kita nak semua orang supaya terima pandangan kita? Dalam masa yang sama kita tak boleh untuk nak toleransi dengan dia. Jadi selagi mana pandangan mereka dan pandangan kita adalah pandangan yang benar, maka silakan amalkanlah mengikut apa yang dekat di hati kita berdasarkan hujah-hujah yang kita pegang tadi. Kadang-kadang macam saya kata tadi, ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, itu pun tuan-tuan, orang-orang yang diceraikan hendaklah dia tahan diri dia selama 3 kali. 3 kali pusing, macam mana? 3 kali. 3 kali pusing ni nak kata apa? 3 kali suci ke? 3 kali haid ke? Di sini pun ada perbezaan. Maka peganglah yang mana yang kita rasa yakin dan kita ada hujah atas pegangan kita. Dan banyak lagi tuan-tuan, sebab-sebab yang saya bawakan di sini, antara ayat-ayat Al-Quran yang mana berlaku perbezaan pandangan, ikhtilaf dan sebagainya di kalangan para ulama-ulama fiqh, yang mana sebenarnya tuan-tuan, masing-masing telah membawakan hujah mereka masing-masing,
Dan bila kita ni sebagai penuntut ilmu, kita dengar hujah orang ni, kita dengar hujah orang ni, maka kita ambillah pandangan yang paling kuat berdasarkan hadis yang paling sahih dan yang kita rasa dekat dengan diri kita, ya. Sebab itulah barulah saya nak bagi tahu tentang adab-adab ikhtilaf ni, ya. Yang pertamanya, tuan-tuan, bila kita berbeza pandangan dengan orang lain, yang pertama kita hendaklah ikhlas dan mencari yang hak serta melepaskan diri daripada hawa nafsu. Ya, kita ikhlas, kita bawa apa yang kita ada, dia bawa apa yang dia ada, kemudian kita berlapang dada atas apa saja keputusan yang terima. Ya, yang keduanya, berlapang dada menerima kritikan dan memahami bahawa ia adalah nasihat daripada saudara seagama. Walaupun berlapang dada ini merupakan perkara yang agak susah, tapi kita kena berlapang dada. Ya, kita kena berlapang dada. Yang ketiganya, menghindari sikap menonjol diri, membela diri serta mencari kemasyhuran, publicity murahan. Ya. Yang keempatnya, berbincang dan bermudzakarah dengan cara yang paling baik. Macam saya katakan tadi, elakkan daripada debat perdana ke debat apakah, sehingga menyebabkan kita dengan dia lepas tu dah tak bertukar siapa, lepas debat tu dah kira bukan kawan dah. Sebab aku tak boleh terima pandangan hang pun tak boleh terima pandangan aku, jadi kita bawa haluan sendiri. Jadi pertama sebenarnya tu hilang kita punya prospek dakwah kita, ya. Seterusnya, tidak menuduh orang yang mengamalkan amalan yang kita tidak sependapat sebagai sesat, bid'ah dan khurafat jika kita tidak mempunyai nas-nas syarak yang menyatakan kesalahan mereka. Jangan mudah nak tuduh orang sesat, tuan-tuan. Apatah lagi kita nak menuduh orang kafir, ataupun kita nak menuduh orang bid'ah tanpa kita ada hujah, ya, hujah. Seterusnya, ya, tidak perlu kita memaksa orang lain menerima pandangan kita dalam perkara khilafiyah, kecuali amalan-amalan yang bercanggah dengan hukum-hukum yang disepakati oleh ulama. Ya, lagi tuan-tuan, kita hendaklah berusaha untuk tidak meruncingkan perselisihan, iaitu dengan cara menafsirkan pendapat yang keluar dari lawan atau yang dinisbahkan kepadanya dengan tafsiran yang tak baik. Jadi ini merupakan adabul ikhtilaf, adab-adab bila kita berselisih pandangan dengan orang lain, tuan-tuan. Ya, yang penting tuan-tuan kita berlapang dada, kita berlapang dada, dan kalau kita yakin kita di pihak yang benar sebenarnya, dan kawan kita yang sebelah contohnya adalah orang yang yang melakukan perkara yang tak baik, tuan-tuan, sebenarnya itu adalah peluang untuk kita. Peluang untuk kita menambah pahala untuk diri kita. Dakwah dan dakwah teruskan. Tak boleh cara A, cara B, cara B, cara C. Gunakan pelbagai metod dakwah. Ya. Jangan kita memutuskan tadi persaudaraan silaturahim antara kita dengan dia, sehingga menyebabkan bukan sahaja dia tak baik dengan kita, tapi dia memandang lekeh dan memandang serong orang yang memperjuangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itu saja. Okey, baik, terima kasih kepada Ustaz Izwani di atas huraian berkaitan dengan adabul ikhtilaf. Mungkin tajuk ni kita boleh buat satu forum yang lain pula, sebab perbahasannya sangat panjang. Ustaz baru sentuh tentang perbezaan pendapat dalam masalah, kita kata masalah akidah, ibadah sesama kita. Tapi yang kita tengok hari ni ketara perbezaan tu dalam bab-bab yang lain. Suasana yang panas. Ni dalam ni dah rasa panas ni. Panas dah, kan? Tadi Ustaz sebut awal-awal ada jalur keras, ada jalur lembut, ada jalur lebak, jalur gemilang, semua kan. Subhanallah, macam-macam lah ni. Kita pun jadi selaru. Kita jadi selaru, siapa jadi macam ni? Sedangkan kita semua orang yang belajar, orang yang dah cerita pada orang tentang adab-adab, tiba-tiba benda ni berlaku pada kita, fitnah ni, macam mana kita nak elak? InsyaAllah tuan-tuan, kita pakat-pakat usaha untuk memurnikan kembali keadaan tersebut, insyaAllah. Okey, baik. Soalan yang terakhir bagi saya untuk Ustaz Hisham pada malam ni. Tuan-tuan, insyaAllah kejap lagi kita akan bagi peluang untuk menyoal. Dah baru pukul 9.30 dan baru pukul 9.30 awal lagi.
Okey, baik, soalan saya untuk Ustaz Isyam, soalan ketiga yang terakhir pada malam ni daripada saya untuk Ustaz Isyam. Ustaz, kita dah semangat dah ni, dah tahu dah maksud sunnah, indahnya sunnah, dah semangat dah ni. Jadi boleh Ustaz kongsi dengan sahabat-sahabat semua, apakah uslub ataupun kaedah yang boleh kita guna untuk menyebarkan sunnah ini? Sebab ada kita dengar perkataan-perkataan yang disebut seperti firqatun najiyah, ta'ifatul mansurah. Tapi ada juga hadis Nabi sebut orang-orang yang i'tisam dengan sunnah ni akan menjadi golongan ghuraba, golongan yang sedikit, yang terpencil, yang terasing. Jadi macam mana Ustaz kita nak menyikapi kedua-dua istilah ni dan kita nak usaha untuk menyebarkan dakwah kepada masyarakat, nak meramaikan lagi orang-orang yang menghayati sunnah Nabi SAW. InsyaAllah Ustaz, terima. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali tuan-tuan buka buku ni. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan ada buku tu kan. Sebab saya nak sambung sikit lah Ustaz Izwani sentuh tadi. Tuan-tuan buka malam ni buat. Kita kena buka. Buku ni kalau kita tak buka malam ni, saya dia balik dia letak dia almari. Dia duduk almari tu kan. Dia buka terus malam ni. Tuan-tuan tengok muka surat 49. Buku ni sangat bagus, ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Abbad. Saya sempat menghadiri beberapa halaqah beliau di Masjidin Nabawi dan beliau merupakan seorang tokoh yang masyhur. Dan beliau juga adalah guru kepada ayahanda saya Al-Fadhil Dr. Muhammad Radhi Uthman. Dan dia ni buta, bukan buta, dia macam mata dia tu apa nama, terlalu dia teruk sangat masalah mata dia sampai dia tak nampak. Dia tulis buku ni Rifqan Ahlas Sunnah bi Ahli Sunnah. Buku ni sangat bagus untuk kita baca. Tuan-tuan tengok muka surat 49, sikap Ahlu Sunnah terhadap kesalahan ulama'. Tuan-tuan baca balik, saya baca, tapi saya nak tuan-tuan tengok muka surat 53. Jadi muka surat 53, apa dia Sa'id Ibn Musayyib kata. Sa'id Ibn Musayyib dia kata, tiada seorang ulama pun, tidak pula seorang yang mulia dan seorang yang memiliki keutamaan, kecuali ia memiliki kelemahan, yakni aib. Tetapi barang siapa yang keutamaannya jauh lebih banyak dibanding kekurangannya, maka kekurangannya tertutupi dengan keutamaannya. Sebagaimana orang yang lebih dominan kekurangannya akan tertutuplah keutamaannya. Tuan-tuan tengok hal ni, tuan-tuan cuba hayati sebenarnya apa yang Sa'id Ibn Musayyib nak sebut pada kita. Bahawasanya setiap tokoh, setiap ilmuwan, setiap ustaz, mereka ini dengan kemuliaan ilmu yang ada pada mereka, mereka juga adalah manusia. Mereka juga memiliki keaiban, mereka juga terdedah untuk melakukan kesalahan. Dan dalam hal ini Ahlu Sunnah adalah golongan yang sangat adil dalam menilai seseorang individu. Sebab itu dalam ilmu hadis kita ada ilmu al-jarh wa ta'dil. Kita tak jarh orang semata-mata, fulan kadzab, fulan dajjal. Imam Malik sangat masyhur perkataannya, dajjal minad dajajilah. Fulan adalah seorang dajjal daripada segala dajjal. Maknanya dia ni teruk tak guna, skupang tak guna. Gitu kan. Tapi dalam masa yang sama kita juga perlu bersikap adil dengan seseorang individu. Sama ada individu itu melakukan kesalahan yang mungkin besar di sisi kita, tetapi kita jangan lupa sisi baik dia. Sebab itu saya suka baca antaranya perkataan-perkataan Al-Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamun Nubala. Bila dia menilai seseorang, dia menyebut riwayat hidup seseorang tokoh, dia akan sebut sisi baik dia, dan dalam masa yang sama dia juga akan sebut sisi yang tak baik. Ketika mana dia mengulas tentang riwayat hidup Abdullah ibn Mubarak, sama ada Abdullah ibn Mubarak ataupun Waqi', iaitu guru kepada Imam Syafi'i, dikatakan bahawasanya dia ini
telah pun mengkhatamkan bacaan Al-Quran dalam satu malam, habis kan? Orang kata hebat lah ini, hebat. Tapi Al-Zahabi komen sikit bawah tu. Al-Zahabi kata walaupun ini mungkin nampak macam hebat, tapi dia kata sunnah Nabi SAW, Nabi suruh kita khatam Quran jangan kurang daripada 3 hari kan? Jadi walaupun tokoh tu hebat dan dia sebut amalan yang doa kat mana ni? Baca khatam Quran tadi, khatam Quran. Walaupun amalan itu hebat, tetapi Imam Zahabi tetap menyebut bahawasanya yang lebih menempati sunnah adalah tidak dikhatamkan Al-Quran kurang daripada 3 hari. Tokoh itu hebat, tetapi ia tetap dikritik. Tetapi Al-Zahabi bukan kritik tu kira bungkus kawan tu macam tak guna sekupang, tak. Dia sebut sisi kebaikannya, dalam masa yang sama dia tegur, dia bagi satu kritikan supaya orang tahu bahawasanya kebenaran itu lebih kita nak, kebenaran itu lebih kita sayang. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dalam masalah kita pada hari ini, dakwah sunnah ni tuan-tuan, saya nak, sebab tuan-tuan semua insya-Allah kan di kalangan pendukung dakwah sunnah di Malaysia, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita ni tak ramai mana pun, kita ni sikit je sebenarnya kan? Jadi jangan kita duk rasa kita kira dah masuk mainstream. Dulu kita kira underground. Sekarang kita mainstream dan sebagainya. Tak? Kita berada di kawasan-kawasan macam ni sebenarnya. Ni kan. Jadi kita jangan duk rasa selesa sebenarnya. Ada orang-orang lain yang mengambil peluang kan. Mereka petik sahaja, TPM turun, kan? Walaupun tak faham benda apa yang disebut atas pentas tu, tapi kalau dia turun kan, dan mereka berjaya membuat program yang secara besar-besaran di negara kita hari ini. Jadi jangan kita rasa kita ni duk hebat dah, tuan-tuan, dah. Kita masih lagi dalam marhalah dakwah yang memerlukan kepada langkah yang sangat berhati-hati dan utamakan merapatkan saf daripada merenggangkan saf sesama kita. Kita harus ingat tentang perkara ini. Dan dalam masa yang sama, dalam kita belajar dengan tokoh-tokoh di kalangan Ahlus Sunnah, ada beberapa kritikan yang dikaitkan dengan mereka. Ada yang mengaitkan keterlibatan mereka dengan parti politik contohnya. Sahabat tu terang senang cerita kan, sanglang ke apa kan, sahabat. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita kena ingat bahawasanya sikap kita yang pertama sekali, tuan-tuan tengok, saya nak suruh baca buat tuan-tuan. Tuan-tuan tengok. Tuan-tuan tengok. Ni, tu dia. Bukan surat 35. Sikap berburuk sangka dan mencari kesalahan. Tuan-tuan itu jawapan saya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, mereka adalah para asatidah. Kita pernah mengaji dengan mereka. Mereka ini yang memperkenalkan kepada kita akidah yang jelas. Mereka juga yang memperkenalkan kepada kita tentang sunnah Nabi SAW. Tetapi dalam masa yang sama, bila tiba suatu keadaan, mereka mungkin berijtihad dengan ijtihad mereka sendiri, berdasarkan apa masalah yang kita pun tak tahu apa keadaannya. Kita tak tahu di motif dia berada tu, kenapa dia membuat keputusan tersebut. Tiba-tiba kita judge dia, kita tulis macam-macam dekat status Facebook kita. Kita tak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sewaktu kita duduk di kedai kopi, kita minum dengan kawan-kawan kita dah kutuk dia, kita dah kata dekat dia, sedangkan kita pun tak tahu apa keadaan yang sedang dia lalui hakikatnya, dan apa yang dia telah pun buat semata-mata untuk melihat kawan-kawan kita di kalangan para asatizah boleh mengajak pada hari ini kan? Kita tak tahu apa usaha dia nak buat, dia telah pun buat. Dan tiba-tiba bila dia buat, mungkin pada sisi kita itu benar yang salah, kita hukum dan keadaan kita bakul sampahkan segala idea-idea, segala benda yang dia pernah mengajak kita, dan kita dah anggap bahawa dia ni dah tak pakai dah bagi kita. Subhanallah, di mana keadilan, di mana sunnah yang kita laung-laungkan, di mana diri kita tuan-tuan? Tuan-tuan tanya balik diri kita. Di mana kita bila mengaji ilmu hadis, kita lihat bagaimana ulama menilai seseorang tokoh.
Jadi dengan pendekatan tersebut, sepatutnya kita menjadi orang yang pertengahan dalam hal ini. Dan saya nak sebut para penuntut ilmu, jangan sibukkan diri dalam pertelingkahan sesama asatizah. Tuntut guru kita ni, tuan-tuan, macam tuan-tuan juga. Tuan-tuan ada anak bini bini kita, tengok jiran sebelah, tiba-tiba satu macamnya balik Honda City kan? Ada spoiler kat belakang, satu macamnya, color cantiknya kan? Kita berhabak kat laki kita, Honda City, kita bina lagi. Abang kita dah tepuk daerah kan? Macam mana yang ni Myvi bulan-bulan tu cangkut kan? Tapi Honda City pula kan? Jadi kita macam tu sebenarnya sikap kita kan? Macam tu sikap kita. Jadi pada saya lah tuan-tuan hadirin hadirat rahmati Allah sekalian, jangan sibuk dengan benda-benda macam ni. Pertelagahan sesama asatizah ini benda yang biasa, kerana mereka juga adalah manusia. Tuan-tuan ada tengok mereka duk claim kan? Siapa ada akaun Twitter kan, pakai duk kata kat aku, kata aku sindiak aku, sigo kita tengok macam tu, kita kata hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baca muawwadatain, minta dia kepada syaitan ni membawa apa? Buruk sangka pada kita. Yang tahu kita ni ketak-ketak nak retweet, ataupun nak duk balas, nak share dan sebagainya, nak like, tapi berhenti ya tuan-tuan, berhenti. Kalau ikut perasaan amarah dan sebagainya, saya ni pasal bijak diri macam tapi saya rasa saya penuntut ilmu, dan saya rasa saya tak perlu berada di dalam pertelingkahan sesama asatizah. Sebab itu dalam kaedah ilmu jarh wa ta'dil disebut kalamul aqran yutwa wala yurwa. Kritikan sesama aqran ni apa? Orang ulama yang hidup sezaman. Bila mereka hidup sezaman, ada satu orang kata apa, manusia walaupun tokoh hebat, tetapi ada di atas sifat manusia tu ada rasa iri hati. Awak kuliah dia ramai daripada kuliah aku. Awak dia ni merakam kuliah. Kuliah aku tak rakam pun dia. Contoh kan? Awak dia ni, dia punya followers dia ramai ni. Aku punya followers ni duduk seorang dua, yang ada pun duduk lena kat belakang. Jadi dia main iri hati tu. Cerita benar. Al-Imam Al-Bukhari pernah berhadapan dengan situasi ini. Yang mana apa nama dia? Lupa dah. Muhammad ibn Yahya Ad-Dhuhli. Dia ni tokoh hadis hebat zaman tu. Dia juga adalah guru kepada Imam Muslim. Hidup sezaman dengan Imam Bukhari. Tapi dia duduk tengok Imam Bukhari punya hebat, dapat liputan TV9 dan sebagainya. Dah lah contoh. Masuk al-kuliah, masuk macam-macam ni. Pasal apa ni? Orang aku ramai dekat dia sebab orang tak main mengaji aku. Dia ada perasaan iri hati tersebut. Maka dia mula mengkritik Al-Imam Al-Bukhari. Last sekali Imam Muslim ni pendekatan apa? Aku tak riwayat itu. Dua orang aku tak riwayat. Senang saya tahu. Jadi maknanya benda tu berlaku. Pasti akan berlaku. Kritikan di sesama ahli ilmu yang hidup sezaman pasti berlaku. Tetapi kita para penuntut ilmu mengambil langkah untuk tak mau terlibat dalam semua benda ni. Fokus kepada ilmu. Saya nak sebut benda ni ilmu lagi tuan-tuan. Ilmu saya ni. Lagi tuan-tuan. Fokus mengaji tuan-tuan. Tinggalkanlah perselisihan tersebut. Kerana tuan-tuan akan letih lambat. Saya masa belajar di kuliah hadis di Universiti Islam Madinah. Kuliah hadis ni sangat kontroversi tuan-tuan. Kontroversi pasal apa? Pasal dia mengaji ilmu jarh wa ta'dil. Jadi dia mula mempraktikkan ilmu tersebut. Jadi dia tengok kita, yang ni jangan, dia ni tak boleh, dia ni hizbi. Yang ni ini dia tak jelas, manhaj tidak jelas contohnya. Jadi dia mula mempraktikkan tersebut. Sehingga kan kita tak nafikan bahawasanya ada ulama menyebut tentang perkara tersebut, tetapi ahli bercakap tentang benda tu. Tapi kita penuntut ilmu baru tahu satu. Duk bawa ni pamphlet kesalahan syekh fulan, kesalahan syekh fulan. Duk edar kat pelajar-pelajar yang lain. Baru tahu satu. Ada yang saya tengok tu, subhanallah ni, bukan nisfus sak, saya rasa dah nak sampai ke lutut dah, sikit nak sampai ke lutut ni jubah dah. Tapi
Setiap hari itu dia punya zikir dah. Tak ada benda lain. Dia cakap pasal benda tu. Kesalahan syekh ni. Hang kena jaga dengan syekh ni. Hang jangan duduk dengan syekh ni. Kalau dia ni akidah ada masalah. Jangan duduk dengan kawan ni. Jangan duduk dengan kawan ni. Itu dia punya zikir. 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 Itu benda yang diulang hari. Sehingga kan, bila mai saya tengok, bila mai tang kelas tang Quran, saya duk ingat, oh dia ni kira kemah Syekh tanya dah, baca, subhanallah. Saya rasa kita ada di Malaysia ni pun kira bagus lagi baca daripada dia. Konon-konon nampak macam hebat, tapi Quran tu pun sendiri tak lepas. Jadi kita kata, ya Syekh, di mana keutamaan dalam menuntut ilmu. Jadi fokus anda adalah menuntut ilmu. Mula fokus belajar bahasa Arab. Mula saya sangat syorkan supaya tuan-tuan mula untuk belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab dan fokus untuk belajar bahasa Arab ni. Bukan setakat boleh fa'alata habis benda. Kan? Setakat tidak, fokus betul-betul supaya sampai boleh baca kitab-kitab Arab. Saya tak kata kitab terjemahan ni tak bagus, tapi kita mau lebih daripada tu lagi. Sebab saya pernah jumpa orang yang dalam bidang perubatan contohnya, mengaji hafal habis matan dunia dan sebagainya kan, nak mengaji sampai dia boleh baca kitab Arab dan dia sebenarnya lebih baik daripada ustaz yang balik dari Timur Tengah. Sampai tempat tu kesungguhan dia nak mengaji dan dia fokus dalam mengaji dia. Dia tak sibuk kalau orang kelih ustaz kelih dia tak sibuk benda tu. Dia mengaji saja. Apa yang tak terlepas bagus, dia terima. Yang tak bagus, dia tak tepi. So, sudah takat tu saja. Kerana dia belum layak untuk masuk dalam gelanggang tersebut. Bila kita dah mengaji, contoh sabar dalam menuntut ilmu. Kerana dalam menuntut ilmu ni banyak ujian. Sabar. Tahan diri kita daripada menulis benda-benda, bercakap benda yang tak sepatutnya. Sabar. Akan sampai masanya setelah kita dah mengaji dan melalui perjalanan yang sangat jauh tersebut, akan sampai masanya pada ketika itu kita boleh masuk gelanggang tersebut. Pada masa itu, tuan nak kritik silakan. Saya tak kata jangan kritik langsung. Tak, kita perlukan kepada kritikan, mengkritik seseorang apabila akidahnya salah, dia tersalah dalam satu perkara. Kita kena tegur dia. Tak kira siapa pun, kan? Tak kira siapa pun dalam hal ini, kan? Sesiapa pun kita boleh tegur. Tetapi kalau kita bukan ahlinya, jangan masuk dalam gelanggang tersebut. Kerana hakikatnya ia lautan yang sangat luas. Silap-silap kita akan lemas dalam lautan tersebut. Dan itulah yang berlaku kepada ramai di kalangan para penuntut ilmu yang saya pernah jumpa. Itulah yang berlaku pada mereka. Akhirnya tak ke mana pun mereka ini. Tidak boleh memberi apa-apa manfaat kepada manusia, sehingga akhirnya orang lari daripada mereka. Sedangkan sepatutnya Nabi kata apa? Innama bu'istum muyassirin, kan? Memudahkan, bukannya menyusahkan orang. Nabi kata basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Itu mesej utama kita. Permudahkan, jangan menyusahkan. Beri khabar gembira kepada orang, jangan jauhkan orang daripada agama. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sebenarnya soalan tadi apa tadi? Kamu kira jawab tu semua kan? Yang penting ialah yang itu saya kata tadi, macam mana nak sebarkan sunnah tadi tu? Sebar yang pertama mesti dengan ilmu. Macam saya ulang tadi lah. Ilmu dan mengaji tetap mengaji. Balik rakan-rakan ni tengok balik. Tengok hafal hadis mula tuan-tuan. Susun langkah. Tuan-tuan buat balik ni, buat satu ambil satu planner. Tuan-tuan planner. Planner kan. So apa saya nak tuan-tuan berobjektif dalam mengaji sunnah ni. Jangan mengaji ramai datuk ilmi kita pun marah datuk ilmi, mengaji apa semua, lepas tu kita minta awak kopi sikit kita balik semua. Wah, macam tu. Tak. Kita mesti ada objektif. Dalam tempoh 3 tahun ni, apa yang aku boleh capai? Contohnya, buat dia learning orang duk bercakap tentang apa dia? Learning apa nama tu? Objektif apa benda tu? Dia objektif learning apa tu? Benda lah tu lah. Yang saya tak nak nak sebut dah. Cikgu boleh sebut jadi tu bagus kan. Yang penting lah kita kena ada objektif kita. Dalam tempoh sekian-sekian ni, apa kita nak capai? Dalam proses menuntut ilmu, kita tengok bagaimana baca sirah ulama, beli buku Hilyatul Ulama, karangan Syekh Ibn Utsaimin tentang keutamaan menuntut ilmu. Tengok macam mana dia cerita tentang permulaan menuntut ilmu tu bagaimana.
Quran, tuan-tuan berbetul Quran tuan-tuan. Hadis mula dengan macam mana ulama dahulu mula menghafal hadis? Mula dengan Arba'in Nawawiyah. Kalau apa nama, bukan saya rasa saya tak kata tua, tapi apa nama sudah apa nama lanjut usia kan, boleh tak maaf tarik balik kan, apa nama warga emas otai saya rasa otai lebih baik kan, otai tak mampu hafal, dengar tuan-tuan, dengar pergi dekat laman web Islam weh, banyak situ sekarang ada kitab yang dibaca kan. Dia kawan tu baca, dia buat dalam bentuk audio, tuan-tuan pasang lah kereta, dengar hari-hari. Nak pergi on the way, nak pergi KL tu, cuba pasang hadis 40 tu, tuan-tuan dengar, pergi balik dengar, sikit sebanyak dapat tangkap tuan-tuan. Dapat tangkap silap-silap ustaz tengah duk ceramah, ustaz salah tu, ustaz ulang balik. Macam tu kita nak ada hasil hadis 40. Contohnya dalam tempoh setahun kita dah mampu capai benda tu, kita boleh hafal mungkin sebahagian, dan lebih tengok pula apa kitab yang kita nak belajar lagi. Kena ada target kita, barulah proses menuntut ilmu ni ada hasilnya, kita nampak. Bukan setakat kita duk mengaji dan sebagainya, kita tak nampak apa hasilnya. Yang kita tahu akhirnya orang kampung kita tak bercakap dengan kita. Dia tak mahu itu kan. Kita nak selepas benda ni dalam tempoh 5 tahun awal tak ada orang nak cakap dengan kita. Lepas tu ada 5 orang, lepas tu ada 10 orang, lepas tu ada 20 orang, lepas tu dia suruh kita jadi imam, lepas tu dia bagi kita kursi meja ustaz mengajar kat sini. Tuan-tuan, nafas dakwah mesti panjang tuan-tuan. Nafas dakwah kita mesti panjang. Ada hari-hari dia, ada hari-hari kita akan sampai tuan-tuan. Saya berhadapan dengan situasi ini di mana kita duduk dalam satu organisasi yang dikelilingi oleh orang-orang yang memusuhi kita dengan pelbagai sangkaan-sangkaan. Tuan-tuan tahu lah, balik Arab Saudi siapa lagi? Wahabi, itu aja. Jadi macam mana nak selesai benda ni? Macam mana nak selesai? Kita nak pergi berkeliling dah, tak padan tuan-tuan. Saya dah telefon pejabat agama merah dan tagak kita, habis dulu aja kan. Jadi macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat? Jadi saya terganggu. Kita nak buat jadi yang penting adalah mula dengan ilmu dan fokus, dan mudah-mudahan insya-Allah apa yang saya nak sampaikan kepada ini sebenarnya nasihat untuk diri saya juga dan juga untuk tuan-tuan. Mudah-mudahan kita fokus dalam proses menuntut ilmu ni, dan saya doa untuk tuan-tuan dan juga tuan-tuan doa untuk saya supaya kita semua kekal dalam usaha untuk menuntut ilmu ni, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita. Wallahu a'lam. Saya minta maaf terlebih masuk. Baik, terima kasih Ustaz Isham. Subhanallah. Jadi kesimpulan Ustaz yang di awal tadi, Ustaz minta kita semua bersikap sederhana. Khairul umur awsatuha. Baina ifra' wa tafriq. Jangan melampau sangat dan jangan terlalu cuai. Bersederhana. InsyaAllah itu jalan untuk kita dapat keselamatan. Baik tuan-tuan, satu hadis Nabi SAW, sabda baginda, min husnul muslim al-mar'u tarku mala ya'ni. Daripada keelokan seorang muslim itu, iaitu dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaat, faedah bagi dia. Buat apa kita nak kalut-kalut kan? Kita banyak jadi pengulah hari ni. Kita suka ulah kan? Kalau dalam TV tengok rancangan badminton ke, bola sepak live ke, tu dia kita ulah lebih pada sebelah orang kan. Kalau kata mak you main tak betul, sepak bola tak kena apek, tangkap bola tak lekat, kita komplain gila-gila dekat dia. Lee Chong Wei kalah dengan Kenneth Chicago pun kita marah. Cuba kita ambil raket, kita main. Cuba kita ambil boot, kita pakai, kita sepak bola. Baru kita tahu lagu mana keadaan yang sebenar yang dihadapi oleh saudara-saudara kita. Baik tuan-tuan, Ustaz Isham pesan kena start dengan proses ilmu yang kita dah buat dah ni. Kita tak payah 5 tahun Ustaz. Tak payah 5 tahun. Kita cadang dekat Haji Mulia bulan Ramadan. Kita iftar di sini, kita semayang tarawih, tazkirah tu 30 malam, 29 malam kita minta sahabat-sahabat. Kita atuk. Boleh tak boleh? Saya setuju, saya. Seorang 5 minit, seorang 10 minit. Kita tulis nama dia siap. Malam pertama sahabat dia, kedua sahabat dia dengan hikam. Tak ada masalah. Hikam subhanallah, harapan. Dia harapan. Dia kuat hafalan. Ya Hanana pun dia hafal. Walaupun benda tu dia tak siu, tapi dia boleh hafal. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi baik, forum kita forum santai. Jadi nampak ada sebahagian yang nampak serius. Boleh kita senyum balik? Senyum. Senyum sunnah. Baik,
9, lagi 5 minit pukul 10. Jadi saya nak buka ruang dan peluang untuk tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Kalau ada persoalan boleh kita ajukan terus kepada kedua ahli panel kita. Boleh lagi Ustaz, no? Nah, boleh lagi kan? Dua-dua Ustaz tak minum ayak ni. Kan? Baik tuan-tuan, kalau ada soalan boleh direct terus ajukan soalan kepada kedua ahli panel kita. Kalau segan nak bercakap boleh hantar surat mai. Baik, dipersilakan. Selalu macam tu mai tanya soalan. Kalau di Indonesia tuan-tuan, tanya soalan ni subhanallah semua pakai angkat tangan. Berebut nak tanya. Tapi itulah sikap orang. Jadi kita kena keluar daripada kepompong tu, tanya soalan. Dia ustaz jadi moderator tak apa. Okey, silakan tuan. Kalau ada soalan yang nak diajukan kepada ustaz, kalau nak keluar sikit pada tajuk ni pun saya izinkan. Sikit lah. Sila. Ikan macam nak tanya. Ambil peluang Ustaz. Ya, boleh ada persilakan. Bukan soalan, ada bentuk cadangan. Ya, cadangan. Jadi saya setuju juga dengan moderator Ustaz Syam kata kita perlu belajar lagi kan. Dan kami di sini ni boleh kata peringkat pelajar dan kami memerlukan tenaga pengajar untuk mengajar kami. Jadi di sini saya nampak yang banyak penyumbang di sini Ustaz Alim lah. Sehingga malam ni dia dianggap sebagai rumah. Jadi pada moderator dan dua panel ni masih belum mengajar di sini lagi. Saya haraplah ada ruang-ruang bagi mana yang sesuai. Boleh bagi tahu kat saya ataupun dekat Ustaz Alim. Jadi tenaga pengajar untuk mengajar kami. Kadang-kadang kami memerlukan lagi ilmu supaya mungkinlah di masa lagi ada juga pakar-pakar ustaz di sini. InsyaAllah. Baik, terima kasih atas cadangan yang baik. Macam mana ustaz, boleh tak? Tak Izzuan ni. Ya, insyaAllah pakar-pakar. Al-ilmu yu'ta. Baik, ada soalan? Ni mai Penang seberang laut tak tanya okey. Kakak-kakak muslimat, kalau ada soalan ya sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nak tanya tentang keadaan kita dengan kumpulan-kumpulan yang mungkin berbeza ijtihad dari sudut uslub dakwah saja. Nak tuju dekat siapa tu? Apa yang saya jawab? Saya tadi jawab lah. Saya Syamlah. Tengok reform clear. Soalan macam mana? Salah? Tak jelas. Beza pendapat dengan orang-orang yang Kumpulan yang hanya berbeza dari segi metod dakwah saja. Contoh saya. bagi contoh tu sebut senang. Macam sekarang kita ada yang jemaah yang contoh yang mengambil manhaj Ikhwan Muslimin, ada tabligh dan ada banyak-banyak kumpulan kan. Ada Hizbi, ada Hizbut Tahrir, ada macam-macam. Ada kita mereka dengan kumpulan-kumpulan yang berbeza yang macam tu lah. Ya, siapa dia? Okey, terima kasih. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, kumpulan-kumpulan dakwah ni, jamaah-jamaah ni kita ada banyak kan. Kita ada tabligh, kita ada apa nama? Jim sekarang dah jadi apa nama? Ada yang jadi Isma, ada jadi Ikram dan sebagainya. Kita juga ada PAS, kita juga ada apa lagi, kita ada juga pertubuhan kebajikan Al-Qayyim. Kita ada macam-macam pertubuhan dakwah ni kan. Jadi hadirin hadirat dirahmati Allah sekalian, wallahu alam, kita dalam hal ini tuan-tuan, bila kita dah mengaji basic asasnya kan, tentang soal akidah, soal bagaimana manhaj Ahlus Sunnah dalam mempertimbangkan sesuatu maklumat dan sebagainya, maka kita dalam hal ini bersikap seperti mana sikap Ahlus Sunnah kan. Pertama, kita menilai golongan ini dengan adil, di mana mereka ada sisi baik mereka dan dalam masa sama ada sisi mereka yang tidak baik. Saya satu contoh, Jama'atut Tabligh kan. Jama'atut Tabligh antara jamaah yang sangat hebat tuan-tuan dari sudut usaha dakwah mereka kan. Tuan-tuan boleh pergi jumpa orang tiba-tiba kat supermarket, Assalamualaikum Syekh,
Saya ingat masuk waktu kita pergi solat jamaah dan sebagainya, cerita tuan-tuan boleh buat betul tu. Kita pergi hantar ikam ni buat. Tuan, bukan kerja senang. Saya tak sampai ke tahap itu untuk tiba-tiba kita pergi jumpa orang, pergi cakap benda yang begitu kan. Sebab kita medan kita duduk biasa begini, duduk dengan orang yang nak mai dengar apa kita cakap. Tapi medan sebenarnya duduk dengan bercakap dengan orang yang tak mau sebenarnya dengar apa yang kita cakap. Saya tengok baru ni satu petikan video saya di Mesir. Syekh ni dia buka satu macam booth depan macam kopitiam kan. Orang duk minum, duk isap shisha dan sebagainya. Dia pasang satu speaker, dia cakap syarah taubat, ittaqillah, bla 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 bla. Orang semua buat doa. Tengah-tengah orang semua buat doa tu, mai satu orang hamba Allah tengah duk minum kopi tu, dia mai. Jadi Tok Syekh ni pergi salam dia. Kawan tu peluk dia. Nangis dia. Subhanallah tuan-tuan. Padanlah dengan duduk pun babang tu. Satu ramai tu sebenarnya dah cukup lah tuan-tuan. Tuan-tuan pernah buat aja apa tu? Saya pun tak sampai ke tahap tu lagi. Saya tengok satu video Syekh, saya lupa nama dia. Dia daripada UAE tak silap saya. Dia pergi di Libya. Di Libya, di satu tempat rumah pelacuran. Dia pergi duduk depan tu, dia syarah taubatlah, ittaqillah, takutlah neraka, apa dia syarah kat situ. Jumpa orang dia bagi buku, bagi Quran dan sebagainya. Mula-mula orang duk marah dia, orang kutuk dia macam-macam. Last sekali tiba-tiba ada 2-3 orang perempuan mai jumpa Syekh, selamatkanlah kami. Kami tak mau pun jadi ni, tapi kami susah. Kami tak ada duit. Macam mana kami nak buat? Tak ada jalan lain melainkan dengan kami melacurkan diri kami. Bantulah kami. Syekh menangis. Pasal aku pun tak boleh nak buat apa. Pasal aku pun tak ada duit macam mana nak tebus hampuran daripada rumah pelacuran. Tapi yang pentingnya usaha tu tuan-tuan. Jadi apa pun orang yang bawa usaha tersebut, kita puji usaha mereka. Dan kita kalau boleh sertai sebahagian usaha mereka yang baik. Namun dalam masa yang sama, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mereka, yang tu kita sebut kesalahan mereka dan kita nasihati mereka supaya hindari kesalahan tersebut. Dan saya nak ingatkan tuan-tuan, manhaj dakwah sunnah ini dia sebenarnya merentasi ke semua sempadan-sempadan jemaah tersebut. Jadi kalau tuan-tuan ada fikah ini, tuan-tuan masuklah apa-apa pertubuhan pun, tuan-tuan tetap dengan manhaj ini. Yang mana kalau salah pada masa itu kita pun tak ikutlah. Minta maaf kan. Jadi kita mungkin ikut apa-apa saja program pertubuhan, mana-mana pertubuhan, ikram ke, islah ke, apa benda macam-macam ikut sebahagian. Tapi ada satu bab yang kita tak setuju dalam. Minta maaf, dalam bab ni saya tak setuju. Maka kita jadi orang yang sangat berprinsip. Hatta termasuk dengan politik. Sama. Jadi dalam bab ni, minta maaf, saya tak setuju dengan bab ni. Bila ada kaitan mungkin ada sebahagian di kalangan tokoh politik kita mungkin terlibat dengan Syiah misalnya, maka dalam bab ni saya minta maaf, dalam bab ni saya tak sokong. Dalam bab ni okey, saya sokong, saya setuju, saya bantu. Tapi dalam benda yang menyalahi pendirian kita itu saya rasa pendekatan yang terbaik. Wallahu a'lam. Jawapan saya. Jadi al-wala wal bara' kita mengikut manhaj ahli sunnah wal jamaah. Baik, ada soalan lain? Belum? Syekh? Kakak ada tak? Tak ada? Okey, cukup dah. Baik, jika sekiranya tidak ada sebarang soalan, baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya laku moderator yang diamanahkan pada malam ni, mengucapkan terima kasih kepada dua-dua ahli panel kita, Ustaz Isham dan Ustaz Azwani, dengan kupasan-kupasan persoalan yang memuaskan, yang kita rasa dapat merasakan keindahan pada malam ini. Subhanallah. Dan terima kasih juga kepada penganjur kita, Baitul Ilmi lil Aitam, Tuan Haji Bulia, Ustaz Halim Hasan dan seluruh ikhwah akhwat yang datang daripada seluruh negara pada malam ni. Moga-moga pertemuan kita malam ni ada aktibar manfaat yang boleh kita ambil dan kita sebarkan lagi. Kan kena buat semangat tu, semacam semangat dakwah tu. Saya suka buat ibarat seperti orang meniaga MLM macam ni ya. Malam ni ada 50 orang, besok pergi cari lagi. Satu orang cari 2, cari 5, cari. Itu buat mai lagi. Dah tak cukup, tak tulis dah ni. Kan kena buat markas belah Mas Taklim. Ada tanah insya-Allah. Bagi ramai, cari.
Orang MLM dia semangat sebab apa? Sebab downline dia ramai, bonus dia naik, nilai mata dia tambah. Macam tu juga kita belajar hadis, man sanna bi sunatan hasanatan man dalla ala khairin, kan, dapat pahala seumpama orang yang buat. Cukup hadis itu sebagai motivasi kepada kita untuk buat kerja dakwah. Nah, Pak Long makna pakai tolong 1.5 bantu tu lagi. Baik, saya minta maaf lagi sekali salah silap sepanjang saya mempengurusikan majlis kita pada malam ni. Sekali lagi aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Terima kasih.